Oke, kelas. Oke, hari ini Cikgu akan mau ajar macam mana mau buat carta pie. Oke, pie ini ada dua jenis ya, yaitu carta pie perbandingan dan carta pie bertingkat. Oke, jadi kita rujuk buku LP. Oke, yaitu muka surat 29. Oke, dan biasanya untuk kata kunci carta pie dia akan nyatakan di sini, sediakan carta yang sesuai. Jadi kalau soalan itu biasanya dia akan memulakan dengan carta lah, bukan graf. Kalau graf itu graf biasa lah, graf bar, graf garis, graf piramid, graf memesong, macam begitu. Tapi kalau carta, dia punya kata kunci ialah memang carta. Cuma sekarang nih kita mencari kata kunci sama ada dia itu carta pie perbandingan ataupun carta pie bertingkat. Oke, untuk carta pie perbandingan, kata kunci dia ialah terlihat dari sinilah, yaitu dia ada 2 tahun ataupun 2 perkara yang berbeza, dan di dalam petikan itu ada 2 jumlah yang berbeza. Ada 2 jumlah yang berbeza ya. Oke, jadi ini nanti kamu buat latihan, rujuk di sini, kamu cari dia punya data. Oke, jadi cara untuk menyediakan jadwal adalah seperti inilah. Oke, seperti ini, yaitu kita tengok tajuk macam biasa, Malaysia, lepas tu jumlah kes terkumpul dengki di negeri-negeri terpilih pada tahun 2015 dan tahun 2016 lah. Dan setelah Cikgu analisis dia punya graf, bentuk graf dia, bentuk jadwal dia adalah seperti inilah. Oke, yaitu ada 2 tahun. Oke, tahun sini letak 2 tahun. Lepas tu petunjuk dia negeri terpilih dan di bawah dia mesti ada jumlah. Di bawah dia mesti ada jumlah besar. Oke, jadi kalau kamu buat nanti kasih pecah dia 3 bahagian sinilah. Oke, untuk tahun pertama 3 bahagian. Bagian pertama untuk nilai biasa, nilai mutlak lah. Lepas tu bahagian kedua adalah nilai untuk peratus. Oke, peratus boleh tulis dalam bentuk peratus pun boleh, tulis perkataan pun boleh, ataupun simbol pun boleh. Oke, lepas tu sudut. Oke, cikgu letak simbol lah. Oke, peratus dengan ini simbol sudut. Lepas tu yang tahun kedua itu adalah jumlah kes. Jumlah kes, oke, macam biasa, senaraikan. Lepas tu ada jumlah keseluruhan. Lepas tu ada peratus dan ada ruangan untuk sudut. Oke, yang ini kamu cari dulu yang ini 2. Lepas tu baru kamu cari nilai ini. Ini, oke. Yang ini begini saja dia punya rupa graf yang kamu mau hantar nanti ya. Kalau kamu mau hantar sampai sini saja. Maksudnya ini saja. Yang ini. Oke, ini sahaja kamu hantar. Maksudnya ada nisbah jejari wajib ditulis dalam jadwal lah. Oke, jadi kita tengok sekarang macam mana cara cari peratus. Oke, cara cari peratus ialah nilai bahagi dengan jumlah. Lepas tu darab 100. Oke, contoh. Contoh ini kamu bahagi sini. Lepas tu darab dengan 100. Oke, contoh. Oke, cikgu ambil ini ya. 1605 bahagi 8470 sama dengan. Oke, ada darab dengan 100. Oke, dapat ini kan? 18.94 kan? Mesti wajib 2 nombor titik perpuluhan. Oke, jadi kalau macam begini 18.95 lah, sebab sini besar kan? 9 ni besar, kasih bundar jadi 5 lah. Oke, jadi 18.95. Oke. Teknik yang seterusnya. Oke, biarkan begini. Terus kamu tekan darab 3.6 untuk sudut. Oke, tapi pastikan nilai begini. Pastikan dia statik begini yang sudah kamu darab 100 tadi. Oke, lepas tu kamu akan dapat 68.9
21 kan. Tapi nilai ini 7 besar kan. Jadi bundarlah. Bundar. Lepas tu jadi ambil 2 nombor selepas titik perpuluhan. Jadi 68.22 lah. Begitu. Ada satu lagi cara, tapi ini lama lah. Ini sebenarnya cara yang paling mudah, yaitu kamu bahagi macam biasa. Nilai bahagi ini darab dengan 360. Okey, cara yang kedua. Yang ini cara yang kedua lah. Tapi cikgu bilang, ambil sahaja cara yang pertama tadi tu. Cara pertama, yaitu sudah kamu bahagi ini, dapat ini, kamu terus darab dengan 3.6. 3.6 ya. 3.6. Okey, sebab kalau kamu buat begini 18.95 darab 3.6, dia tidak akan tepat sudah. Dia tepat tapi hampir tidak tepat lah. Bolehlah tapi hampir tidak tepat jika dia tidak dibundarkan dari awal. Okey, kalau macam 18.28 darab 3.6. Okey. Nah, macam beginilah kejadian dia. Kalau kamu terus bundar dari sini kan, dari sini dia akan lain nomor dia. Jadi dia kurang tepat di situlah. Tapi kalau kamu bundar dia awal, contoh begini, 1548 bahagi dengan 8470 sama dengan darab 3.6. Okey, tengok di sini. Darab 3.6 sama dengan, okey, ada kesalahan di situ ya, kejap ya. 1548 bahagi dengan 8470 darab dengan 100 darab dengan 3.6. Okey, jadi yang ini ada beza. 65.79. Okey, jadi dia tepat di sinilah. Jadi tepat jika kamu guna kaedah yang betul lah. Okey, maksudnya jika kamu gunakan kaedah ini 3.6, dia mesti berasal daripada peratus yang asal tu. Okey, peratus asal dari sini yang belum lagi kena kasih bundar. Belum lagi kena kasih bundar ya. Okey. Seterusnya, okey, ini sudah cari peratus, sudah cari sudut, sudah. Okey, sekarang macam mana cari nisbah jejari? Macam mana cari ini? Okey, yaitu jumlah baru ataupun terkini bahagi dengan jumlah lama ataupun sebelumnya. Okey, yaitu kita melihat di sini. Ini jumlah yang baru sebab dia baru kan, tahun 2016 itu terkini kan. Okey, dan bahagi dengan jumlah yang lama. Okey, yang sebelumnya. Okey, jadi kamu lihat di sini kalau ini yang biasanya kalau cikgu tengok konsep ini saja. Bahagian kanan bahagi dengan kiri. Kanan bahagi kiri sahaja. Dia punya konsep. Okey, jadi ini bahagi dengan ini. Okey, kalau tidak faham yang macam begini, satu persatu boleh juga begini. Kamu tekan jumlah baru bahagi jumlah lama. Okey, lepas tu tekan sama dengan, lepas tu tekan punca kuasa 2 dan tekan lagi sama dengan. Contohnya begini ya. Okey, 10. Okey, kita tengok ini. 394 bahagi 8470 sama dengan. Okey. Lepas tu kamu tekan tekan ini punca kuasa 2. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, nampak di situ 1.107 kan. 1.107 kamu kasih bundar lah. Okey, jadi dia akan jadi yang di sini 1. Penulisan dia 1 nisbah 1.11. Okey, penulisan dia 1.11. Okey, itu untuk cara buat jadual.